Okey, tak apa. Teruskan. Apa boleh saya bantu puan? Okey, macam ni. Saya ada masalah pasal ibu saya. Ibu saya ni asalnya saya nak bawa dia pergi swab. Asalnya lah. Lepas tu dia kata kenapa? Saya cakap lah saya cuma test air liur ada 2 line. Lepas tu dia kata macam tu dah tak payah swab. Confirm positif. Dia kata macam tu. Okey, bila dia cakap confirm positif, dia check lah oksigen lah semua. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia tahan kat situ juga. Tak bagi saya balik, kata mak saya ni oksigen rendah. Kena pasang oksigen. Berapa oksigen tu? Yang rendah tu dia tak cakap. Dia tak cakap. Saya pun kenapa puan tak masa tu tak terfikir untuk bertanya lah kan? Tak terfikir sebab orang terlampau ramai. Jadi tak terfikir nak bertanya. So yang dia check oksigen tu dia pakai peralatan apa puan masa dia kata oksigen tu rendah? Kita nak tahu juga tu. Saya nampak dia masukkan dekat jari. Yang kat jari tu yang dia kata tu. Lepas tu dia pump darah. 2 benda tu lah dia buat. Saya nampak kat jari dengan pump darah. Dia kata oksigen mak saya rendah. Walhal masa tu mak saya okey sahaja. Memang okey. Tak, kalau dia nampak macam semput ke, memanglah saya pun rasa macam mak saya tak sihat ni. Sebab sebelum tu 2 hari sebelum tu dia demam. So saya cepat-cepatlah ubatkan dia. Minumkan air lemon, hidupkan dengan cengkeh. Alhamdulillah lah. Macam memang dah tak demam. Terus tak demam. Memang demam dia dah okey. Saya pegang dia memang dah okey dah. Tanya mak okey tak? Sesak nafas tak? Dia kata tak. Okey dah. Macam dia ada sakit tekak. Saya bagi dia ubat tekak tu kan. Pun dia okey. Jadi bila dah tu kena tahan. Okay. Mak saya pun memang tak nak. Saya pun cakap dengan tu, mak saya tak nak. Boleh tak saya bawa balik mak saya? Saya quarantine kat rumah sahaja. Sebab COVID ni mana ada ubat. Dia kata tak boleh kak. Dia kata sebab pasal oksigen dia rendah. Kita memang tak bagi lepaskan. Saya tak faham. Sampai sekarang saya tak faham. Bila dia cakap oksigen rendah tu, apa indikator dia kan? Apa indikator memang saya tak faham. Tapi tak apalah. Sekarang ni dia orang cakap, saya ni bukan doktor. Saya tak layak bercakap. Tapi saya nak tanya juga. Atas dasar apa dia kata oksigen tu rendah kan? Ini bukanlah kita tak percaya. Tapi kita ada kesangsian sebenarnya. So itu yang berlaku kat Cik Effendi. Ni semua kadang-kadang tak tahulah nak cakap kan. Kadang tak masuk akal semuanya ni. Minta maaf lah saya terpaksa cakap benda tu. Walaupun orang cakap saya ni bodoh kan. Orang cakap. Tapi saya nak tanya balik. Atas dasar apa? Kenapa? Okey. Lepas tu kena tahan hospital lah. Hospital mana boleh saya tahu puan? HSA, Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Okey, masalahnya sekarang kat saya ni, okey dah kena tahan tu. Saya masa yang dah kena tahan tu saya memang blur. Saya tak ada hubungi siapa-siapa. Saya terus macam jam sekejap. Dah jam, lepas tu kata ya Allah macam mana ni? Saya macam ya Allah. Lepas tu mak kata mak tak nak. Mak kata cakap mak macam mana mak? Dia tahan ni tak bagi balik macam tu. Lepas tu saya terfikir pula mak saya ni ada ubat mata, darah tinggi. Saya pun call abang saya. Abang saya kata kenapa? Saya kata kena tahan ni. Allah, dia pun kata macam mana ni? Kata tak lepas. Saya kata saya pun tak tahu nak macam mana. Lepas tu abang saya hantar ubat. Jadi masa keadaan tu saya memang tak hubungi sesiapa. Saya cuma pesan kat ambulans, ni ubat mak mata mak saya penting sangat hari-hari kena letak. Dan ubat darah tinggi ni memang hari-hari kena makan. Tak boleh miss. Lepas tu okeylah, dah masuk hospital. Saya pun memang macam ragu-ragulah sebab dah macam-macam dengar kan. Sampai dia kat bila hospital. Bila ni tarikhnya bila ya? Hari Ahad. Baru-baru ni lah. Ahad baru-baru ni. Ahad baru ni. Ni kan hari Selasa. Isnin, Ahad petang tu. Bila Ahad petang tu, dia dah sampai kat HSA. Dah sampai hospital lepas maghrib. Hospital call saya tau. Bila call saya, dia terus cakap, dia nak tahulah ubat-ubat semua. Saya pun explain. Tiba-tiba dia kata, okey, saya nak beritahu ni, atas usia faktor mak awak ni, ada kemungkinan, kita bukan nak doakan lah kan. Dia cakap, ada kemungkinan, yelah COVID ni bukan susah nak baik. Belum apa dia cakap suruh saya standby. Saya kata, kenapa pula nak cakap macam tu? Saya tak berapa suka doktor-doktor ni ambil kerja Tuhan ni. Kan? Ya, kenapa nak bawa negatif punya wave tu kan, negatif vibe tu buat apa dia? Kenapa nak ambil kerja Tuhan? Allahu akbar pun ya Allah. Dia cakap umur mak saya 84. Dia kata jadi dia beritahu dahulu apa-apa terjadi, standby. Macam dia kata bukan nak doakan, tapi dia banyak kan
Kata, saya memang terus tak sedar hati. Kata, ya Allah, kenapa macam masa tu saya belum kontak siapa-siapa lagi. Saya terus teringat sepupu saya, Ustaz Nadia tu. Saya terus hubungi dia. Saya cakap, ya Allah, macam mana saya cerita dengan dia mula. Lepas tu dia suruh saya join group, bagi tahu apa masalah saya. Lepas tu mula-mula saya ada jugalah hubungi siapa, Encik Zul Encik Zul. Abang Zul. Dia ajar saya suruh buat report polis malam tu juga. Saya dah buat dah. Hari Ahad tu saya buat juga report polis. Dia kata jangan tunggu-tunggu, awak buat report polis, awak cakap awak kena paksa, cerita apa yang berlaku, nak keluarkan awak. Okey, saya pun terus malam Ahad tu saya terus buat report polis, nak keluarkan. Dia tak bagi keluarkan. Dia kata atas arahan, dia memang tak benarkan. Melainkan kata awak bawa lah, awak punya polis ke, peguam ke, awak bawa lah. Saya memang tak boleh lepaskan. Ini prosedur kat sini tu. Memang tak dibenarkan pesakit COVID keluar macam mak awak pakai oksigen lah ni. Lepas tu saya cakap, mak saya tadi saya elok je. Kenapa pula cakap? Tadi elok je itu. Sekarang saya macam Allahu Akbar. Saya memang nak keluarkan tak dapat. Memang ya Allah, saya cakap saya memang minta tolong sangat dengan doktor tu. Doktor tu pun cakap buatlah macam mana sekalipun. Saya tak bagi, minta maaf lah. Lepas tu saya kata macam mana saya nak tahu condition. Lepas tu saya, jangan pula nanti saya tahu-tahu mak saya ditidurkan. Sekarang kes macam tu banyak. Saya cakap macam tu. Lepas tu saya selalu tanya dia, okey, siapa yang saya tak puas hati? Mak saya sampai hospital call cakap standby. Untuk apa? Mak saya boleh pulih ke kat sini? Dia kata taklah, mak cakap macam tu. Dia kata macam tu. Tapi masa hospital yang cakap macam tu. Saya cakap macam tu. Apa-apa berlaku standby. Belum apa lagi. Awak pun maknanya awak tak. Hospital pun tak confident. Boleh baik mak saya. Macam tu saya nak bawa balik. Dia kata saya nak bawa rawatan saya sendiri. Tak ada ubat pun untuk COVID ni, saya cakap. Saya tahu. Jadi saya nak buat rawatan sendiri. Dia kata tak boleh. Pasal oksigen awak rendah. Saya kata mak saya elok je. Saya tanya mak saya susah nafas ke? Dia kata tak. Kenapa pula? Dia kata minta maaf lah puan. Dia kata kita orang memang nak cek oksigen. Dia nampak tak? Dia kata dia pakai oksigen. Saya memang nampak dia pakai oksigen. Saya pun beritahu sepupu saya tak dapat lepas. Dia kata bawalah peguam, bawalah polis. Tapi saya, apa daya saya dia tak benarkan kan. Lepas tu saya kata, lepas tu yang sepupu saya kata kena tanya hari-hari, takut kan. Okey, saya pun pas handphone dekat mak saya semalam. Lepas tu saya pun bertanya mak saya apa yang hospital buat. Sebab saya dah pesan ubat mata tu. Masalah saya ubat mata mak saya dia tak letak. Walhal pakar mata dah pesan saya jangan tinggal ubat mata ni. Sebab mata mak saya tengok sebelah je boleh tengok. Sebelah lagi tu dah tak boleh tengok. Tinggal sebelah je. Jadi saya jaga hari-hari. Tadi saya punya geram. Saya tanya, saya pergi hospital tadi. Petang tadi saya pergi lagi. Saya berjumpa dengan nurse. Ya Allah, na'udzubillah, nurse dia memang nak kata sombong bongkak. Tak tahu nak cakap macam mana. Memang, saya rasa macam nak balas semua kat situ. Memang saya tanya, dia kata itu bukan kerja dia macam tu. Dia kata bukan tugas dia. Dia kata dia belum pakai PPE tu. Dia tak boleh masuk dalam kawasan tu. Saya pun bercakap dengan doktor. Saya pun cakap, doktor, macam mana ni doktor? Saya dah pesan ubat mata mak saya, ubat darah tinggi mak saya tak bagi kan. Mak saya kata tak dia bagi makan ubat darah tinggi, tak ada letak ubat mata langsung. Itu sangat penting. Jangan pula nanti mak saya jadi lain, salahkan COVID pula. Saya cakap macam tu. Padahal infection kat mata tu pun bahaya, saya cakap. Dia boleh tangkap ke otak. Doktor mata tu dah pesan kat saya, jaga mata mak saya. Allahu Akbar. Dia kata dia dah rimak. Lepas tu saya cakap macam mana ni doktor. Lepas tu doktor yang ni saya jumpa dia Melayu, tak membantu langsung. Dia kata awak cakap lah macam mana sekalipun, saya akan pesan kat situ. Saya pun dia kata saya akan lah rimak lah. Dia kata doktor kata doktor dah rimak. Masalahnya nurse tak buat. Sekarang apa buktinya yang nurse buat? Saya telefon mak saya cakap tak. Lepas tu saya pun ada tanya dia, saya nak keluarkan mak saya sebenarnya. Lepas tu masalahnya hospital swasta semua penuh. Saya dah tak bela dah. Saya tak tahu nak buat apa sekarang. Sebab saya rasa kalau hantar hospital swasta, mungkin insyaAllah saya rasa okey kot. Sebab saya fikirkan ubat mata je nak pakai hari-hari. Apa yang saya perlu buat ni? Saya rasa hospital tu tak buat juga.
Saya cakap ni pun hati saya pun macam tawakal je lah. Saya rasa sebab mungkin dia takut bersakit COVID ke, sebab mata dia tu banyak. Ada 5 jenis. Yelah, biarlah anak yang jaga mak kan. Awak dia biasa jaga dia. Tu yang saya heran tu. Dia sebenarnya begini tu kan. Memang kalau saya cakap ni, orang kata saya ni, orang tak suka lah ayat ni. Tapi kan, Nabi SAW bagi tahu, barang siapa sekiranya satu orang nak hadap sakaratul maut, kita kena ada sebelah dia. Betul tak, Kak? Kita kena ada sebelah ibu kita. Kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dengan izin Allah, saya bagi tahu, bila COVID ni masuk dalam, Allah Ta'ala hantar ujian COVID ni, saya tengok mereka nak orang Islam mati dalam keadaan tak ada orang di samping mereka. Ini na'udzubillah, Kak. Saya cakap tu serang ni. Tapi kalau orang-orang agama tak nampak benda ni kan, orang-orang Islam tak nampak benda ni, sekarang kita nak biar ibu kita, keluarga kita, anak kita mati dalam keadaan tak ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah janji barang siapa ucap kalimah la ilaha illallah masuk syurga. So mereka nak jauhkan kita daripada benda ni. Mereka buat benda ni. Dia kena COVID tak boleh duduk sebelah. Ini ajaran siapa ni? Islam tak ajar macam tu. So saya sangat yakin dengan izin Allah, kan? Saya cakap semua dengan izin Allah. Mati pun kerana Allah, kalau hidup pun kerana Allah. Semua dengan izin dia, kan? So saya nasihatkan akak sekali lagi saya bagi phone nama lawyer. Ada satu lawyer baru je call saya ni daripada Kelantan. Akak call dia, minta pandangan dia, buat sesuatu untuk InsyaAllah dia akan tolong akak. Lawyer ni sepatutnya tolong Encik Effendi, tapi tiba-tiba lawyer Fira nak tolong. So lawyer ni tak tolong lah. So buatlah macam mana, Kak. Saya bagi tahu Kak dengan izin Allah, Sebenarnya benda tu boleh, kalau akak jaga kat rumah tu lagi baik sebenarnya. Saya bukan doktor. Kalau saya cakap lebih-lebih, orang cakap kau tak tahu kabul. Sekarang saya kena hentam kau punya. Okay fine, saya memang tak tahu. Saya cakap saya memang tak ada ilmu. Tetapi apa yang saya tanya doktor-doktor keliling saya, kalau oksigen, contohlah oksigen 65 atau 63 yang macam dia orang kecoh-kecoh hari ni kenakan saya, cakap saya ini macam-macam, jangan katakan duduk nak type pun tak boleh, mesti salah. Maksud dia orang tu dalam keadaan tak sedar lah. Maksud tak apa-apa kuat lah. Masalah dia, budak Effendi tu siap boleh live dengan saya. So persoalan dia kan kontradik tu. Kan kontra, macam tak betul tu. So kita bukanlah nak salahkan KKM, tidak, tapi kena ada check and balance. Sekarang soalan dia, okey, akak rakyat sekarang menderita. Bukan akak seorang, Kak. Hari ni banyak sangat orang report pasal benda-benda macam ni. Soalan dia, siapa yang nak bela? Pemimpin nak bela? Tak ada. Pembangkang nak bela? Tak ada. So semua jaga tekak sendiri. So itu sebab kita di GPMC bawah PPM Datuk Ki, kita ambil tanggungjawab ni untuk membantu mana yang kita mampu lah, kan? Bukan kita menidakkan kerja KKM, tapi akak sini cakap macam mana layanan hospital. Bukan kita reka-reka, kan? Akak sini cakap, kan? So macam ni cadangan saya, Kak, ialah at the end of the day ajamat dengan Allah SWT. Tapi kita kena usaha lah. Dan masuk hospital pun dia tak bagi apa-apa ubat pun, kan? Hanya oksigen je. Dan oksigen tu saya tak nak komen lah. Nanti orang katakan saya buat bagi idea bukan. Tapi kalau tanya kat saya, Islam ada ajar makan habatus sauda, madu, olive oil, kan? Banyak makanan air zam-zam, buah kurma, kan? So benda-benda tu amal, insyaAllah yakin dengan sunnah Nabi SAW. Di situ ada kejayaan. Makan vitamin C yang pure, yang elok punya, insyaAllah. Dan akak sini cakap tadi sebelum ibu akak masuk ke hospital, dia elok, sihat. Dia elok, memang sihat. Itu yang saya pelik, kenapa dia kata tiba-tiba. Dan saya pun tak bertanya pula berapa oksigen dia. Orang pun tanya tak? Saya kata tak. Saya kata saya macam bela sangat hari tu. Macam kenapa macam tak kontak siapa-siapa. Macam tu lah. Macam balik, barulah saya teringat sepupu saya. Dia yang minta saya bertindak lah macam tu. Tapi saya dah cuba tak lepas. Saya dah pergi balik buat report pun tak lepas. Dia cuma kata, bawa lah awak punya lawyer ke, awak punya polis ke, awak datanglah sini macam tu. Saya memang tak bagi lepas. Sedih macam tu dia cakap, kan? Dia lupa bahawa kita ni rakyat, kan? Ada tanggung, dia tak boleh buat macam tu. Salah. Kau tanya kat saya kurang tepat lah, kan? Sebab kalau dia tak mampu jaga ibu akak, baik akak yang jaga ibu akak,
Kan? Dia dengan Biarlah kita yang solat jaga. dia. Kita nak ibu kita solat. Sekarang kita nak soal, macam mana orang tua tu nak solat? Dia nak ambil air semayang ke? Kan? So saya bukan baik sangat Kak, tapi kalau kita jaga ibu kita, orang tua dia mesti nak solat 5 waktu, nak baca Quran. So benda-benda ni lah yang sebenarnya maaf cakap lah kan kita cakap orang kata kau ni teori konspirasi. Bukan, tapi benda tu berlaku kan. Betul. Baru saya, ya Allah, saya satu pun kan nak dekat benda ni terjadi kat saya. Okey Kak, saya rasa akak kena fight lah benda ni, masuk panggil lawyer, buatlah macam mana pun, keluarkan ibu you. Tapi lepas tu okey, dia kata you sign form, dia mesti kalau ibu you mati macam mana kat rumah. So soalan kita pula, kalau ibu kita mati kat hospital macam mana pula? Saya bertanggungjawab. Biarlah kat rumah ke apa, saya bertanggungjawab. Saya siap cakap lagi, apa-apa berlaku kat ibu saya bertanggungjawab. Akak cakap kan, akak cakap macam tu kan. Saya cakap saya tanggungjawab. Saya kata kalau saya yang keluarkan apa-apa, sebab saya belum jumpa orang COVID ni ada penawarnya kat hospital. Saya cakap tak pernah. Saya cakap masing yang saya percaya dengan rawatan Islam, saya cakap macam tu, saya nak ubat sendiri kat rumah. Dia pun tak lepaskan. Dia kata kat rumah awak ada oksigen. Dia kenapa penting sangat oksigen? Saya cakap saya boleh hidupkan dia cengkeh. Dia sebelum ni okey je. Itu yang dia fikirkan, tak ada oksigen dan dia tak boleh lepaskan. Itu yang masalah sekarang. Saya pula semalam saya macam redah lah juga bila saya dapat tahu dia tak letak ubat mata, tak bagi ubat darah tinggi, dia jaga COVID je. Habis nanti mata dia infection, kena ke otak ataupun darah tinggi dia, macam mana tu? Saya pun apa ni masa dah COVID, dia jaga COVID, benda lain dia tak jaga. Padahal saya dah pesan ada ubat, ini kena bagi. Lepas tu saya tanya mak mandi ke? Mak tak mandi. Mak solat ke? Mak tak solat. Mak makan macam mana? Makan okey, tapi orang sebelah yang tolong dia macam tu. Allah, kesiannya. Saya cakap sebab mak saya tak boleh jalan, dia memang tak boleh bergerak. Hanya dia boleh bangun kalau kita bangku dia, dia boleh bercakap, cuma dia tak boleh jalan aja. Memang kita kena buat. Sebelum ni dia boleh jalan? Kat rumah boleh jalan? Sebelum ni memang boleh, tapi dah 2 tahun ni dia tak boleh jalan. Jadi memang kat rumah saya dengan abang saya lah yang memang kata orang uruskan dia. Alhamdulillah dia sihat. Yalah, orang tua kan, kita kena jagalah. Akak dah biasa jaga dia 2 tahun kan. Saya dah tahu dia. Tapi bila dia masuk ni, saya dah terfikir macam mana ubat-ubat dia ni. Sebab benda tu kita jaga. Saya dah tangkap tak macam otak saya macam fikir buat ke ni. Bila saya tanya mak saya kata tidak, tak ada siapa buat. Kata macam mana ni? Saya kata saya nak keluarkan. Dia kata boleh awak nak keluarkan, tapi awak kena transfer dulu kat hospital. Mana awak nak transfer, pastikan ada katil, baru saya benarkan. Kalau balik rumah tak boleh. Dia kata macam tu. Jadi saya dah call semua hospital, penuh pula hari ni. Tak ada satu pun kosong yang swasta. Saya rasa macam mana. Lepas tu saya dah boleh tak tahu nak buat apa. Saya mengadu kat sepupu saya balik. Dia suruh call Encik Kabul lah, cerita mana tahu ada pandangan ataupun apa solution yang boleh saya buat. Sebab saya kata saya risau mata dia tu. Sedangkan sehari pun doktor pakar mata kata jangan tinggal. Ini lagi nak kuarantin berapa hari kat sana. Allah, saya rasa ya Allah, tak tahu tu nak cakap macam mana. Kalau COVID tu memang tak ada penyembuh, tapi mata tu kita dah tahu ubat-ubat dia. Sekurang-kurangnya jaga, eloklah. Mata tinggal sebelah je. Memang doktor tu suruh saya yang jaga mata mak saya tu, saya tahulah. Jadi saya cakap, doktor, mata mak saya ni ubat dia 1 hari 2 kali, pagi malam. Memang saya jaga, letak. Tapi bila saya dapat tahu 2 hari kat hospital, 2 hari tak letak, saya tak tahulah nanti jadi mata kat mak saya. Nanti disalahkan COVID pula. Pasal lain COVID pula disalahkan. Saya cakap macam tu, terus terang saya cakap dengan dia macam tu. Sebab saya rasa sebab banyak kes kan, memang menakutkan. Saya rasa kes-kes yang berlaku ni, yang elok-elok. Sebab baru-baru ni kawan saya, ayah dia baru meninggal. Dia cerita dengan saya, ayah dia elok je, berjalan, berbual, siap visi. Tiba-tiba dapat call, ditidurkan 2 hari terus meninggal. Itu yang saya takut.
orang yang sihat, tiba-tiba masuk sana, cakap oksigen lah apa, ditidurkan. Saya memang warning je. Saya cakap, jangan sampai saya tahu dah ditidurkan baru beritahu saya. Saya tak nak ibu saya ditidurkan aja. Jangan sesekali tidurkan ibu saya. Saya memang warning doktor tu. Dia kata okey, dia janji dia tak tidurkan. Tapi dia tak jagalah. Maksudnya yang lain-lain tu dia tak jagalah. Saya fikir, tadi saya tanya Ustazah Naria, masalahnya mak saya tak solat, tak ada orang yang nak adukan. Dia kata tak apa, suruh je solat je macam tu, nanti balik kadar. Itulah kalau ada solution macam mana, apa perlu saya buat. Kalau ada lah, saya pun dah jam sebab saya cakap dengan dia, saya cari hospital swasta semua penuh sebab mungkin ramai lagi selesa kot dengan hospital swasta. Penjagaan ke, saya cakap tak tahulah nak cakap. Memang memang na'udzubillah lah. Rupanya doktor kerja dia pun banyak tu. Sepatutnya kalau dia tak mampu jaga, saya tahulah dia pun kerja banyak. Kita tak nafikan dia tertekan. Kita tak nafikan benda tu. Oleh sebab tu, kalau dia tertekan, bagilah anak yang jaga. Bagilah. Waris yang jaga. Yalah. Allahu Akbar. Saya doakan untuk yang terbaik lah untuk akak dan ibu akak. Kita apa kak, saya bagi segi phone number lawyer. Cubalah kontak dia. Mungkin dia kena pakai lawyer kat tu. Boleh bawa keluar tu. Ada solusi dia tu. InsyaAllah ada. Nanti Cik Gaba bagilah nombor telefon. Saya cuba hubungi dia. Okay kak, saya InsyaAllah saya cuba bawa ke depan benda ni. Dan saya akan bagi tahu Tok Ki. Dan kita up kisah akak ni kat Facebook supaya dapat perhatian. Boleh ke? Boleh kan? Boleh kan? Saya Ustazah Naria suruh saya viralkan. Dia suruh saya sendiri viralkan. Saya cakap suami saya tak bagi. Okey, terima kasih. Okey, bukan apa. Niat kita bila kita nak bagi tahu benda ni supaya kita nak orang lain pun dapat manfaat dan sedar lah. So benda tu lah penting lah untuk kita ingat bersama lah. Sebab biarlah kita jaga ibu kita lah, insyaAllah. Betul. Cuma hospital ni yang saya bagi tahu ni HSC, mak saya dekat Barat 5, tingkat 5, kira hospital Sultan Aminah. Okey kak, saya doakan yang terbaik. Sabar kak, banyakkan sabar dan solat lah. InsyaAllah jaga solat. Kita doa untuk ibu kita lah. Sebab at the end of the day, Allah SWT yang kehendak Allah SWT dengan izin Allah semuanya. Dan doa untuk kita orang sekali, doa untuk GPMC sekali, doa untuk semualah umat Nabi SAW ni, insyaAllah. Okey kak? Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.